Betul lah tu memang Tan Sri Ahmad. Okey, Ada. alhamdulillah. Ya. Terima kasih Haji Nazri ya. Okey, kita tengok perkataannya kaumun, perkataan yang ke-8 ya. Kaumun boleh dibaca dengan 3 cara. Maknanya kaumun ni dia normal noun, normal. Boleh baca 3 cara, boleh tanwin, dia boleh letak alif lam depan. Dua-dua boleh. Ya. Sama ada al-qaumu, al ya, ada letak al depan. Boleh baca 3 cara, al-qaumu dhammah, al-qauma fathah, al-qaumi kasrah. Boleh 3-3. Kalau buang alif lam, nak letak tanwin di belakang, kaumun, tanwin domah, kauman, tanwin fathah, kaumin, tanwin kasrah pun boleh. Maknanya dia memang confirm normal noun. Ya. Apa makna kaumun? Kaumun boleh makna satu kaum, satu nation, satu bangsa. Ya. Boleh juga makna a group of people. Ramailah. Ya. Satu kumpulan yang ramai. Okey. Ya. Jadi berapa kali disebut dalam Quran? 383 kali. Hampir 400 kali. Ya, mana kalau kita ingat perkataan ni, kita akan jumpa lagi dalam 400 kali lagi dalam Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayatnya wa iz qala Musa liqaumihi. Ya, wa iz qala. Ya, dan apa? Ya. Dan ingatlah ingatlah ya. Alif di bawah dia ada hamzah zal. Is tu maknanya ingatlah ketika mana. Itu memang maknanya tak berubah. Is maknanya ingatlah ketika mana. Tuan-tuan kena salin lah. Ia akan jumpa berpuluh-puluh kali dalam Quran. Ya. Dan ingatlah ketika mana qala telah berkata. Qala tu past tense. 3 huruf. Huruf terakhir fathah. Qala. Ya, qala. Ya. Zahaba 3 huruf. Ya, minimum untuk apa? Untuk verb ya 3 huruf. Huruf terakhir barisnya fathah. Itu adalah tanda untuk past tense verb. Ya. Qala makna telah berkata, ya. Siapa yang telah berkata? Musa, Nabi Musa lah. Kalau Musa dalam Quran memang nabi lah, ya, Nabi Musa. Ya. Ada sister kita tak mute ya, tolong mute ya. Ni siapa ni? Kak No ni. Okey. Jadi qala Musa, Nabi Musa telah bersabda. Kalau kita bahasa Melayu, qala Musa maknanya Musa telah bersabda lah. Kalau Allah berfirman kan, tapi dalam bahasa Arab berkata sama. Ya. Nabi Musa berkata kepada siapa? Liqaumihi, kepada kaumnya. Ya, Nabi Musa berkata kepada kaumnya. Kaum Nabi Musa Bani Israel. Itu maklumat tambahan lah ya. Itu dalam kelas tadabbur lah ya. Tapi ustaz kena bagi tahu lah sebab kelas tadabbur tu dibina di atas bahasa Arab. Ya, memang bahasa Quran bahasa Arab, bahasa hadis bahasa Arab. Maknanya tuan-tuan belajar hadis ke, belajar Quran ke, belajar fiqh ke, as long as dia guna teks Arab, maka kita apply kaedah bahasa Arab. Jadi tak rugilah belajar bahasa Arab ni, bahasa Quran ya. Untuk kita baca Quran pun kita guna, baca hadis pun guna. Ya, baca kitab-kitab fiqh semua kita guna. Asalkan dia menggunakan bahasa Arab. Jadi apa yang Nabi Musa kata kepada kaumnya Bani Israel? Ya qaumi, ya. Asalnya ada huruf ya selepas mim. Ya qaumi panjang. Tetapi dibuang ya tu kerana nak bagi mudah. Ya. Jadi dibuang ya tu dalam Quran ni ataupun dalam hadis banyak huruf yang dibuang tetapi barisnya kekal. Asalnya qaf, waw, mim, ya. Mim tu baris bawah. Qaumi asalnya. Tapi dibuang ya, tapi mim tu tetap baris bawah. Menunjukkan asalnya ada ya. Ya. Kalau tak ada ya, dia akan jadi ya qaumu, ya qaumu. Tapi sebab ada ya qaumi. Walaupun ya tu dibuang, tapi barisnya tetap mim tu baris bawah. Ya, itu kaedah yang tuan-tuan kena ingat. Ustaz ulang balik. Asalnya lepas ya qaumu. Mim tu domah. Tetapi kerana asalnya ada ya qaumi, maka ya tidak didomahkan mim tu tapi dikasrahkan walaupun huruf ya telah dibuang. Boleh tak faham yang tu? Ya, Kak Masyitah faham tak? Ya. Ya qaumu jadi ya qaumi, faham kan? Okey, perempuan? Boleh? Kak Mariatun? Ustaz, ya titik. Faham, Ustaz. Ya, okey. Ya titik kan Ustaz? Ya titik ada 2. Kalau dia bukan ya, kalau bukan titik kita panggil dia alif maksurah. Kalau ada titik baru ya, ya.
Ya qaumi, wahai kaumku. Ya, terjemahannya, oh my people. Mana datang my tu? Pasal ada ya kat belakang. Tapi ya tu dibuang, dihazaf untuk memudahkan sebutan. Tetapi meaning dia tidak berubah. Baris, ya, baris tetap baris bawah. Ya qaumi. Cuma tak panjang. Asalnya ya qaumi panjang. Ya, tetapi dibuang ya. Boleh tak buat macam tu? Boleh. Memang Quran selalu buat macam tu. Sebab tu kita kena, tak boleh belajar tajwid saja. Tajwid je tak cukup. Makhraj huruf je tak cukup. Kena belajar grammar dia. Baru kita dapat penghayatannya lebih dalam lagi. Ya. Innakum, sesungguhnya, innakum, sesungguhnya kamu. Kamu siapa dia? Kamu tu adalah Bani Israel. Ramai tak Bani Israel? Ramai. Ya. Kalau perempuan masih ingat, ya, bila kita cerita Nabi Musa bawa Bani Israel menyeberang the Great Bitter Lake. Ya, the Great Bitter Lakes, ya. Ada gambar Ustaz bagi hari tu masa bulan 2 Ustaz dengan jamaah pergi ke Mesir, kita pergi sampai di di satu tempat yang kita panggil the Great Bitter Lakes, tempat yang Nabi Musa pukul dengan tongkat dia menyeberang. Ya, di Ismailiyah nama dia. Ya, ni bandar yang jarang orang pergi. Orang biasa pergi Mesir ni Cairo, Alexandria, ya. Tapi jarang pergi Ismailiyah, ya. Hampir tak ada yang pergi Ismailiyah orang Melayu. Ya, tapi alhamdulillah bila kita arrange dengan travel agency, ground handling, dia boleh. Ya, alhamdulillah. Dia pun pelik, dia kata macam mana tak ada orang Malaysia pergi sini, pasal apa you all pergi? Kita bagi tahu dia. Ya, dia pun tak tahu cerita. Ya, sebab selama ni dia ingatkan Laut Merah. Ya, kita kata bukan Laut Merah, ya, bukan Red Sea, Red Sea, R-E-E-D. Ya, tempat yang ada pokok-pokok di tepi dia punya tebing sungai tu. Ya, tebing apa kita panggil tebing apa ni apa? Apa tasik besar tu, ya. Baru dia faham, ya. Jadi kita pergi ke situ tempat tu. Bani Israel yang menyeberang the Great Bitter Lake tu, ya, kalau Ibnu Katsir sebut dalam kitab ensiklopedia yang kita baca pagi dengan Moses, ya, 600,000, ya, ada 600,000, ramai. Ya, jadi boleh tak panggil kaumun? Boleh. Ya. Innakum, sesungguhnya kamu, zalamtum, kamu telah menzalimi. Zalamtum, ya. Tum di belakang maknanya past tense lah. Zalama asalnya, ya. Zalamtum, kamu telah menzalimi. Apa yang kamu zalimi? Anfusakum, diri-diri kamu. Maknanya mereka menzalimi diri mereka sendiri. Macam kita kan, ya. Contoh orang yang ambil dadah contoh, ya. Bila dia ambil dadah, dia menzalimi diri dia, ya. Pasal dia rosakkan tubuh dia. Dia ambil apa ni, ya, apa jenis dadah sekalipun lah, ya. Maknanya dia telah menzalimi diri dia, kerana sebagai manusia patutnya kita makan benda-benda yang sihat. Tiba-tiba kita ambil dadah, kita ambil benda-benda yang boleh memberi mudarat. Jadi dia menzalimi diri dia. Orang yang menyembah selain daripada Tuhan, ya, selain daripada Allah, mereka juga menzalimi diri mereka, merosakkan akidah. Kalau ambil dadah, merosakkan tubuh badan. Kalau sembah lain pada Allah, merosakkan akidah. Ya, jadi maknanya lagi besar kesalahan dia. Amfusakum. Cuba tengok amfusa. Amfusa. Ya, pasal apa barisnya amfusakum? Sebab dia objek. Dia objek amfusa. Asalnya amfusu. Ya, amfusukum. Tapi sebab ada past tense, ya, zalamtum, kamu telah menzalimi. Apa yang kamu zalimi? Amfusakum, diri-diri kamu. Dia jadi objek. Bila objek, barisnya amfusa. Ya, amfusakum. Boleh, ya? Bittikhazikum, disebabkan oleh ada macam bismillah dengan nama Allah, ya, ataupun disebabkan, ya, di sini makna disebabkan, ya, oleh kerana ittikhazikum, ya, kamu telah mengambil al-ijla. Ijla merujuk kepada anak lembu, ya, anak lembu yang mereka jadikan sebagai patung sembahan. Jadi oleh kerana mereka ambil anak lembu sebagai sembahan, mereka telah syirik kepada Allah dan mereka dianggap telah menzalimi diri mereka, ya. Jadi perkataan yang kita fokus ialah ada dua. Yang pertama qaumihi, li qaumihi, yang kedua qaumi, ya, qaumi. Ada dua perkataan kaum. Satu bersambung dengan huruf lam di depan dan domir, ya. Apa kita panggil? Dia punya pronoun he kat belakang. Satu lagi qaumi tak ada bersambung dengan apa-apalah. Ya, dia sendiri. Ya, dia tidak bersambung dengan partikel lam ke, ya, pronoun tak ada. Jadi ada dua bentuk, ya. Okey, ada soalan silakan. Ada apa nak tanya? Ada apa Kak Zainab? Ustaz, apa ni tadi apa
Apa Si dia? Kumul Ijli tu menyembah anak lembu ke mengambil anak lembu? Memanglah makna mengambil. Tapi mengambil anak lembu apa maknanya? Ambil anak lembu tu ambil. Tak kan? Ya. Sembah lah. Maknanya sembah lah. Kalau kita maknakan dia, mengambil anak lembu sebagai sembahan. Cuba tengok terjemahan English dia. Ya. By your taking of the calf for worship. Jadi memanglah ambil anak lembu, tapi ambil anak lembu sebagai sembahan. Ya. Macam kita kata orang kafir lah. Ya. Mengambil Nabi Isa sebagai Tuhan. Ya. Memanglah maknanya bukan ambil Nabi Isa tu, ambil Nabi Isa pegang peluk, bukan. Ya. Mengambil dia sebagai sembahan. Menyembah dia lah maksud dia. Jadi kesalahan Bani Israel tu ialah kerana mereka menjadikan anak lembu tu sebagai Tuhan. Salah lah. Ya, sebab tu mereka berdosa besar. Ya. Okey, boleh? Lain soalan? Ada apa? Kau Ustaz. Waalaikumsalam. Ni Salam. nak mendapat apa ni? Pengesahan lah. Ya. Yang ya qaumi tu yang Ustaz sebut, saya macam faham kalau ya tu tak ada, maknanya tanpa ya tu masih qaumi. Tak boleh. Kalau tak boleh, ya. Kalau asalnya ya kaumu. Ya kaumu, ya. Bukan ya qaumi asal dia. Tapi sebab nak bagi tahu bahawasanya kaum saya. Jadi bila kaum saya, ya, patutnya ada ya lah kat belakang. Kaum saya kan, ada ya kat belakang. Jadi kalau qaumi memang baris dia mim tu bawah, ya. Bila keadaan macam tu, kalau ya dibuang pun tetap baris bawah juga. Pasal ya tu nak bagi tahu wahai kaumku, ya. Tapi asalnya kaumku memang mim tu baris bawah. Maknanya ya yang bersambung dengan qaumi lah. Kaum. Ya yang bersama dengan kaum, betul. Bukan ya Pasal yang depan tu. Saya keliru dengan yang ya yang di depan. ya mana? Ya depan yang ya mana tu? Ya qaumi. Ya yang sebut sebelum kaum tu. Saya ingat bila tak ada ya depan tu. Jadi saya confuse sikit. Ya tu masuk kerana Nabi Musa menyeru kaum dia. Nabi Musa panggil, wahai kaumku. Ada perkataan wahai. Tapi kalau wahai tu tak ada, ya tu tak ada, tetap juga qaumi juga. Sebab qaumi itu asalnya ada ya pasal nak merujuk kepada my apa tadi, ya? My people. Oh my people. Kalau buang o, tinggal my people, ada tak mim tu baris bawah? Masih baris bawah. Ya, sebab dia merujuk kepada my people. Ya yang my lah, bukan ya yang seru. Okay. Ya seru. Ya tu ya seru. Oh, ya seru. Cuba tengok terjemahan. Ya tu makna apa? Oh tu apa? Wahai. Ya seruan tu. Ya tu memang seruan. Tapi yang Ustaz kata tu kalau tak ada ya, jadi yang ya seru ke ya yang belakang tu yang qaumi lah yang seru. Ya seru. Ya, okey. Ya seru, ya. Ya belakang tu menunjukkan saya. My people. Itu possessive. Possessive apa Haji? Ya, possessive. Terima kasih, Ustaz. Ya sama. Jadi ya yang possessive tu, ya, kaum aku, my people. Tuan-tuan masa ni tuan-tuan kena tengok terjemahan lah. Ya, kena guna-guna. Sebab tu sebelum masuk kelas, ya, Ustaz sarankan tuan-tuan tengoklah 1-2 ayat yang kita nak baca. Jadi tuan-tuan ada paling kurang tuan-tuan ada persediaan sikit, ya. Sebab kalau tuan-tuan tak tengok, ya, tuan-tuan turun masuk kelas aja, ya. Nanti tuan-tuan lost. Ya, tuan-tuan ulang kaji balik, tengok balik, ya. Jadi qaumi, apa terjemahannya? Qaumi maknanya my people. Pasal apa ada oh my people? Pasal ada ya seruan kat depan tu, ya wahai. Oh, qaumi, my people. Tapi mana ada my tu kat situ? My tak ada. My telah dibuang, ya. Tapi maknanya masih ada my. Tapi ya selepas daripada bukan ya alif, ya saja, ya. Ya alif, ya. Ya alif tu seruan wahai. Ya di belakang mim. Mana ada ya di belakang mim? Cuba tengok. Ada ya tak belakang mim, Haji Asyari? Ada ya tak belakang mim? Silent lah. Dia apa ni? Tak ditulis kan. Tak ditulis, ya, sebab dah dibuang. Ya. Okey. Tapi meaning dia kekal. My people. Okey. Ya, meaning dia kekal. Terima kasih, Ustaz. Okey, sama. Ya. Okey, yang lain ada apa soalan? Kak Noraini ada apa? Ya. Tan Sri ada apa? Ya. Ustaz. Silakan. Jadi yang di qaumihi yang awal tu, yang tu memang tak ada ya kan? Li qaumihi tak ada ya.
Tapi yang tu pun is his people. Macam mana? Ulang. Sebab li qaumihi, Mana ada my? li qaumihi. Hmm. So yang tu, maaf sebab saya kurang faham kenapa yang ni tak ada ya, yang kedua tu sepatutnya ada ya. Sebab meaning dia. Kan? Cuba tengok meaning dia. Moses said to his people. Ha? His people dengan my people takkan sama. Oh, so walaupun ada possession kat his dengan my, yang beza sebab yang tu lah. Sebab kaumihi itu apa ni, pronoun ya. Kaumihi, kaumnya, his people ya. Mana ada ya kat belakang, bukan, dia merujuk bukan my people. Tapi kalau ya kaumi, memang dia my people. Makna kalau Kak Bidah tengok makna pun dah ada dua beza. Yalah, Yang pertama his people, yang kedua my people, mestilah lain. okay, so yang tu berasas kepada sebab daripada maksud dia lah. Ya, memang betul. Memang maksud dia lah. Ya, sebab tu tak ada keperluan tambah ya pada kaumihi. Kaumihi tak perlu. Kalau kaumihi jadi apa ni, to my people, his people. Macam mana? Ya, macam mana maksud dia, tak boleh. Ya, tak kena. Okey, Okey. Boleh sama. Ada lain silakan perempuan bagi faham ya. Nanti kita move on terus ke nombor 9. Tuan-tuan ada missing. Ada benda-benda yang missing. Tanya dulu. Ya. Ustaz, Musa tu is dua kan? Tetapi oleh kerana dia alif maksurah, dia tak boleh berbaris domah. Tanwin domah. Jadi dia dua, betul lah kan? Ya, betul. Dia adalah pelaku. Dua. Ya, dua tu adalah pelaku. Nanti orang lain dengar dua. Musa tu seorang, pasal berdua pula. Ya, tak. Dua ni makna pelaku. D-O-E-R. Dua. Ya, dua. Pelaku kan biasa dia kena domah kan, baris domah. Tetapi pasal dia alif maksurah, so dia kena fathah lah. Pasal dia termasuk kategori apa noun? Noun apa dia? Abnormal noun. Abnormal noun, betul. Exactly, betul. Musa patutnya Musayun, patutnya Musayun atau Musan. Tak boleh. Mana boleh? Ya, sebab dia alif maksurah. Macam nama Nabi Isa sama juga, Isa, Musa, ya, Najwa, semua tak boleh tanwin. Pasal apa nak tanwin? Sebab dia alif maksurah. Alif maksurah kena baca A. Musa, Isa, Najwa, Huda, ya, Salma, Salwa. Semua nama-nama macam tu semua adalah nama alif maksurah, dan alif maksurah dia abnormal noun. Dia tak boleh dibaca lebih daripada satu cara. Ya, dia yang normal noun macam kaumun tadi, yang apa ni tajuk kita ni kan, kaumun. Kaumun tu normal, boleh baca 3 cara. Other than that, kita panggil abnormal noun. Ya, walaupun boleh baca 2 cara, dia tetap abnormal. Yang normal hanya 3 cara saja. Ya, boleh kita baca 3 cara, normal. Less than 3 cara, dia jadi abnormal. Ya, even though kita boleh baca 2 cara, abnormal juga. 1 cara, lebih-lebih lagi lah abnormalnya. Okey, ada lain. Silakan. Ada apa? Tuan-tuan, ada apa soalan? Diam tu makna faham ke? Kak Nomah ada apa? Ya, Kak Mariatun. Ustaz, kalau tanya lain boleh tak Ustaz? Tanya lain tentang apa tu? Tak ada, ayat jugalah. Sebab saya tengah baca-baca, jadi saya ada confused sikit. Katalah, wama selalu kita tahu dan apa kan Ustaz kan? Bergantung pada ayat lah, tengoklah. Tengok ayat belakang dia. Oh, okey. Kalau dia kata wama lahum min nasirin. Tiada. Ma tu makna tiada. Wama dan tiada lah itulah bagi macam mana mereka. kita tak tahu. Sebab apa kan Ustaz? Kalau kita baca yang lain pula, kalau tak ada ni, kalau macam yang kita tahu, kalau tak ada tidak la kan? La tak lamun, la tak kilun, la yuzlimun. Betul tak? Yeah. Tapi bila kat sini kenapa dia tak cakap la nasirin? Kenapa tak Ustaz? Sebab dia bukan nak kata mereka tidak. Ya, dia nak kata tiada bagi mereka. Bukan itulah mereka tidak. Maknanya lain. Itulah confuse lah Ustaz. Aduh. Sebenarnya tak confuse. Sebab la tu maknanya la ya'lamun contoh kan. La ya'lamun. Mereka tidak mengetahui, tidak. Kalau wama lakum tiada bagi mereka, tu beza tu. Oh, wama lakum
min nasirin. Wa ma lahum atau wa ma lakum min nasirin. Tidak ada bagi mereka, tidak ada bagi mereka. Penafian. Ya, penafian. Oh. So kita nak apa yang what is the word there yang kita nak tahu sebenarnya itu memang negatif? Sebab kita tahu Dia selama dua-dua ni negatif. Kalau la ya'lamun pasal itu kita nasirin tahu. dia noun. Pasal nasirin noun, bila dia noun, ma tu makna tiada bagi mereka. Tapi kalau ya'lamun, ta'lamun, tufsidun tu semua verb. Bila verb biasanya tidaklah mereka, tidaklah mereka. Oh, okey. Itulah saya confuse. Tiba-tiba yang kat sini tak ada pula la, tapi dia still tidak kan? Itulah yang confuse tu. Okey, tak apalah Ustaz. It takes time lah to really know the actual meaning. Dia memang dia macam ni je. Dia memang kena ada guidance. Contohlah ya. Ustaz sebenarnya dah bagi hint banyak kali dah pada Kak Masjitah dan Persatuan Wanita Islam. Kita kena duduk, ya katalah let's say kan, satu hari contoh pagi Ahad contoh, ataupun Ahad pagi sampai tengah hari ke apa. Kita pilih satu surah, kita baca satu-satu, kita tentukan. Yang mana satu tidak, yang mana satu mengapa, yang mana satu, kena buat macam tu. Itulah sebab apa Ustaz, wama ni kebanyakannya tak ada yang tidak pun tau. Yalah kalau kita baca dia kata dan apa kan. Tapi kat sini tiba-tiba dia kata dan tidak apa pula. Aduh. Sebab dia penafian. Ya. Dia penafian. Boleh dia bukan... Ustaz satu hari tu Ustaz. Boleh sangat. Memang saya okey je. Tak tahulah kalau diorang boleh datang. Macam Zainab duduk jauh sangat. Tak apa, yang jauh tak apalah kan. Macam Kak Zainab dia nak datang tapi dia jauh tu nak buat macam mana kan. Ya, tapi yang dekat ni ramai. Yang dekat ni ramai. Yelah kita masih boleh buat Zoom lah. Kalau kita physical plus Zoom maybe insyaAllah boleh lah kan. Tapi yang dekat kena datang lah ya. Sebab dia kelas fizikal dengan kelas Zoom ni dia lain ya. Bagi yang tak boleh datang kita buat Zoom lah kan. Macam Kak Zainab daripada Johor memang kita kena buat Zoom untuk dia lah. Tapi yang dekat kena usaha lah datang. Kena macam tu. Sebab bila datang pergi satu-satu, Ustaz tunjuk dengan whiteboard apa semua tu, dia baru lebih jelas nampak. Kalau macam ni memang kurang lah sebab kita tak boleh berinteraksi dengan tu kan. Nanti kita fix sedikit lah Ustaz ya. Ya boleh. Ya. Okey, balik pada ayat tadi, ya Ustaz ulang balik, ya kita mula balik daripada permulaan waw. Waw tu makna dan, betul. Ya, waw di sini bukan waw makna demi, bukan. Ya, kalau demi lepas pada waw tu mesti noun. Kalau lepas waw tu noun dan noun tu baris bawah, tu demi. Waw tu demi. Senang je tuan-tuan. Waw, lepas waw tu noun, baris noun tu kasrah baris bawah. Wal asri baris bawah. Wal asri. Kalau wal asru bukan. Waw tu dan. Senang je tuan-tuan. Waw, lepas dia ada noun, kita tengok baris noun tu. Kalau noun tu ya bunyinya wal asru, wal fajru, waw tu makna dan. Tapi kalau wal asri, wal fajri, itu waw tu makna demi. Demi waktu asar, demi waktu fajar, ya. Dia kita boleh senang nak tengok. Di sini lepas waw is, dah tentulah waw ni bukan waw demi. Waw ni makna dan, ya. Dan ingatlah ketika mana, wa iz, dan ingatlah ketika mana. Jadi tolonglah ingatlah ketika mana tu memang dia standard je, di mana-mana pun itu juga mana dia, ya. Dan ingatlah ketika mana, ya. Maknanya Allah nak bagi tahu Nabi Muhammad ingatlah ketika mana. Nabi Muhammad tak ada masa Nabi Musa cakap tu, tak ada, ya. Tetapi Allah ulang-ulang dalam Quran, Muhammad ingatlah ketika mana Musa telah berkata, telah bersabda li kepada kaumnya. Ya, ini ada. Nanti tuan-tuan tanya pula, pasal apa tak kata wa iz qala Musa ila qaumihi? Patutnya ila lah kan, kepada. Tak. Kalau qala dia mesti li. Ini dia regu dia. Qala li. Bukan qala ila, tak boleh, salah. Qala li. Tu tuan-tuan kena ingatlah, ya. Kena tulis nota qala, Kak Zainab tulis qala campur dengan li. Bukan qala campur ila, salah. Kak Zainab okey, qala li. Bukan qala ila. Boleh ya? Ustaz kalau qolat sama, li juga. Li juga. Ya, kalau dah dia punya root word dia qala, samalah qalat, qalu. Ya, semua mesti li. Tak boleh ila, tak boleh. Tetapi terjemahannya kepada juga.
to his people. Ya, Nabi Musa telah bersabda, telah bercakap kepada kaumnya. Kaumnya. Nya tu siapa? Nya tu Musa lah. Ya, kaum Nabi Musa yang kita panggil Bani Israel. Apa Nabi Musa kata? Ya, wahai, itu seruan. Oh, ya, kaumi, my people. Ya, mana my itu dah dibuang dah. Maknanya tinggal tetap, tetapi ya di belakang mim. Ya, huruf ya di belakang mim telah dibuang. Bukan ya seruan tu ya seruan, ya alif, ya panjang. Bukan yang panjang tu seruan. Inna sesungguhnya kamu. Inna tu makna apa? Inna tu partikel juga tu. Ya, dia partikel. Tapi partikel yang menunjuk kepada penegasan. Inna sesungguhnya. Ya, dia kita nak emphasize sesuatu, kita letak inna. Innakum sesungguhnya kamu. Kamu tu siapa? Bani Israel. Zolamtum, kamu telah menzalimi. Zolamtum tu zolama campur antum. Ya. Zolama telah menzalimi. Antum kat belakang. Bila kita campurkan, zolama campur antum, zolamtum. Ya, an tu buang lah. Ya, tu memang kaedah dia macam tu. Tuan-tuan jangan tanyalah, jangan kata pasal apa. Bila kita belajar bahasa ni, jangan tanya pasal apa sangat. Ada yang boleh kita tanya, tapi ada yang kita tak boleh tanya. Kita terima saja. Itu kaedah dalam bahasa Arab. Rule of game dia. Ya, kita jangan tanyalah. Memang dia macam tu. Zolamtum, zolama, campur antum, zolamtum. Ya. Kalau zahaba, campur antum, zahabtum. Ya. Tum, dia ambil yang belakang tu je. Zahabtum. Ini past tense. Siapakah yang mereka telah zalimi? Amfusakum, diri-diri mereka sendiri. Amfusa, plural. Ya, kalau seorang nafsun, kalau ramai amfusun. Tapi pasal apa tak ada tanwin? Pasal dia first noun. First noun, mana second noun dia? Kum. Ya, amfusakum. Jadi amfusa tak boleh tanwin sebab dia first noun. First noun tak boleh ada lilam, first noun tak boleh tanwin. Ya, tapi first noun boleh tak bari fathah? Boleh. Pasal apa dia bari fathah? Dia objek. Pasal dia objek, amfusa lah. Kalau dia dua, amfusu. Kalau dia datang selepas preposition, amfusi. Same thing, all over again. Over and over again. Ulang balik benda yang sama. Sebab ini rule of game dia, tuan-tuan. Grammar dia macam tu je. Kalau tak domah, fathah. Tak fathah, kasrah. Mana ada lain, tak ada. Ya, itu je kita ulang-ulang balik-balik macam tu je. Pimai-pimai tentu je. Ya. Kemudian, bitikhas. Ya, bi di situ disebabkan. Ya, disebabkan oleh by your taking, bitikhazikum, by your taking of the al-ijl. Apa makna ijl? Ijl anak lembu, kaf. Jadi ambil anak lembu tu sebagai apa? Ambil anak lembu tu sebagai apa ni? Worshipping object, sebagai object of worship, sebagai berhala yang disembah. Jadi mereka ambil itu bukan ambil betul pegang peluk, bukan. Ambil itu maknanya ambil sebagai sembahan. Ya, bukan disimpan kat rumah dah. Ya, dia datang tempat menyembah. Itulah dekat kuil dia lah, temple dia. Dia sembah. Ya, itu makna mengambil anak lembu sebagai sembahan. Salah tak? Memang salah. Syirik. Ya, sebab tu mereka berdosa besar. Ya, kerana syirik kesalahan yang Allah tak ampun. Lain boleh minta ampun lagi. Syirik tak boleh, melainkan bertaubatlah. Ya, bertaubat baru boleh terima. Okey, ya, selesai. Ada apa soalan sebelum kita pergi ke ayatun pula? Ada apa nak tanya? Tanya dulu. Ustaz, kaumihi itu pun compound noun kan? Compound noun. Ya, kaumi first noun, he second noun. Okey, terima Lain? kasih. Ya, sama. Ustaz, Ya. bitikhazi itu sebab B tu bawah. Dia baris Betul. bawah sebab Ya, dan preposition. ijla tu sebab dia la tu sebab dia objek Ustaz. Yang mana? Ijla yang anak lembu tu sebab dia objek la. Ya, betul. Okey. Jadi ada dua. Satu lagi objek kat mana? Kat rumah? Kumu. Kat mana? Kumu. Apa kumu pula? Noun. Bukan pronoun, noun. Oh. Susah. Amfusa, objek. Ya, ijla pun objek juga. Ya. Okey. Okey, orang lain ada apa? Silakan. Ustaz, Ya. bit tiho tu, B tu tak boleh makna dengan ni Ustaz. Dia kena makna disebabkan Sini by lah, by your taking.
Nak buat macam mana kan, tak boleh terjemah. Sebab because you cannot translate literally, cannot. Ya, memang dangerous kalau kita buat literal translation. Kita kena sesuaikan, ya. Walaupun bismillah dengan nama Allah, tapi bitikhazikum, ya, disebabkan kamu mengambil, ya, anak lembu, disebabkan due to the fact that, kalau English dia, ataupun by your taking, ya, kena macam itulah tuan-tuan, ya. Kat sini English lagi senang sebenarnya, ya. English punya terjemahan tu lagi, kadang-kadang masuk bahasa Melayu lagi senang, dia tak tentu. Kadang-kadang bahasa Melayu lagi senang, ayat ni terjemah bahasa Melayu lagi senang, ayat ni terjemah bahasa English, terjemah English lagi senang. Terpaksa tuan-tuan, tak ada pilihan lah. Either or, ya, terjemah bahasa Melayu pun boleh, terjemah English pun boleh. Kadang-kadang English translation lagi tepat, kadang-kadang Malay translation lagi tepat. Ya, sebab semua ni bukan bahasa Quran. Bahasa Quran bahasa Arab lah yang paling tepat sekali. Ya, jadi kita kena sesuaikan, ya. So cuba tengok terjemahan dia, ya. Jadi by your taking, by itu apa? Be tadilah, be dengan sebab, ya, pengambilan kamu terhadap anak lembu sebagai sembahan. Okey, ya. Last ada apa? Silakan. Ya. Ustaz boleh move on pergi cepat-cepat, tapi nanti tuan-tuan tertinggal. Ya, tak nak tuan-tuan tertinggal kereta api. Ya, nanti ulang balik. Kita dah masuk muka surat lain, tuan-tuan nak ulang balik. Baik, tanya sekarang. Ada apa? Tak ada, ya. Tak nak tanya tu maknanya faham, ya. Jangan salahkan Ustaz. Nombor 9, ayatun. Ya, ayatun ni normal noun ke abnormal? Normal. Normal. Ya, normal noun. Ya, maknanya boleh tak letak alif lam kat depan? Boleh. Boleh tak letak tanwin? Dah tentulah boleh. Ya, 3 cara. Either alif lam at the beginning or tanwin at the end. Ya, dua-dua boleh. Okey, ya, apa makna ayatun? Maknanya tanda. Ya, sign, tanda. Ya, berapa banyak disebut dalam Quran? 382 kali. Banyak tuan-tuan, 300 lebih kali. Ya, bukan 30 kali, 300 lebih, dekat 400. Auzubillah minasyaitonirrajim. Surah Maryam. Surah 19 Maryam. Qala, ya, qala, ya, he said. He said. Siapa he said tu, ya? He tu ialah siapa tu? Qala, Jibril. Jibril yang berkata, ya. Sebab Maryam dia pelik, macam mana aku boleh mengandung? Maknanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak tahu cerita konteks dia, tuan-tuan akan lost. Ya, sebab tu tuan-tuan tak apalah tuan-tuan belajar dengan Dr. Ansarudin. Dr. Ansarudin cerita dia punya tafsiran. Ustaz bagi tahu dia punya konteks, tuan-tuan boleh faham. Kalau tuan-tuan baca sendiri, lost. Memang tak dapat, ya. Tuan-tuan tak tahu 19 ni surah apa? 19 surah Maryam, ya. Qala, siapa yang berkata? Allah ke? Allah pun qala. Jibril pun qala, ya. Tapi kalau Maryam qalat. Qalat itu Maryam. Ya, qala di sini adalah Jibril alaihissalam. Jibril datang jumpa Maryam, ya. Jibril datang face to face dengan Maryam. Jibril datang dalam bentuk apa masa jumpa Maryam ni? Dalam keadaan macam mana Kak Mariatun? Jibril datang dalam bentuk Lelaki handsome. lelaki handsome. Pasal apa perlu handsome? Pasal apa handsome? Sebab Tak boleh ke berserabai kita, tak boleh ke? malaikat memang always positif lah, Ustaz. Dia memang always apa kita panggil, ya, memang presentable, ya. Memang dia macam tu. Sebab malaikat tak pernah datang dalam bentuk yang comot-comot, tak ada. Comot-comot berserabai, kita kata, ya, baju koyak rabak, tak ada. Ya, malaikat datang dalam keadaan yang paling baik, yang terbaik, ya. Itu tengok dalam Quran sama je, ya. Jadi tuan-tuan kena ada background tu. Malaikat dia macam ni. Jadi kalau kita jumpa seorang lelaki pakai yang compang-camping, koyak rabak, kemudian kita kata dia malaikat, tak betul lah. Pasal Quran tak cakap macam tu, ya. Ketika Aisyah melihat, tadi kita dah sebut dah dalam kelas, ketika Aisyah melihat Nabi bercakap dengan seorang sahabat Nabi yang handsome, ya, Aisyah tak tahu yang itu adalah malaikat. Malaikat datang dalam bentuk seorang lelaki handsome, kan? Siapa lelaki handsome tu Kak Zainab? Siapa nama dia? Sahabat Nabi yang paling handsome. Dihya Al-Qalbi. Ya. Dihyah Al-Kalbi. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Tuan-tuan, walaupun ini bukan subjek Qurani Arabik, tapi tuan-tuan kena salin. Pasal tuan-tuan tak rugi, ya. Sebahagian tuan-tuan tak sempat nak datang kelas ustaz, kelas tadabbur, ya, kelas lain-lain. Tuan-tuan tak sempat nak datang. Sebahagian tuan-tuan, ya, tak ikut kelas Moses, kelas Nia, ya.
Sebenarnya kalau tuan-tuan ikut semua tu, dia is a blend tuan-tuan. Tuan-tuan akan memperkuatkan. Sebab tuan-tuan ada kelas lain Ustaz tahu. Ya. Tapi tuan-tuan kena dengar rakaman dia. Supaya tuan-tuan dapat ya maklumat tu. Ya. Tuan-tuan kena join lah grup-grup macam tu. Supaya tuan-tuan akan dapat maklumat yang lebih banyak lagi. Ya, sebab tu Ustaz kadang Ustaz terpaksa ulang. Pasal Ustaz tahu sebahagian tuan-tuan tak ikut kelas tu. Ya, yang ikut kelas Ustaz bagi tadi berapa sebahagian daripada tuan-tuan, bukan semua. Jadi Ustaz terpaksa ulang. Okey ya, apa yang disebut oleh Jibril, qala kazalika, yang demikian itu. Hafal aja. Kazalika, yang demikian itu. Ya, apa dia? Ya. Qala rabbuka, ya, telah berfirman rabbuka, Tuhanmu. Sebab rabbuka, Rabbu. Ya, ni tadi Kak Zainab cakap tadi, Rabbu tu jadi apa Kak Zainab? Rabu tu 2. Jadi 2 pelaku dia, Rabbuka. Pasal apa tak kata Rabbun? Pasal apa tak kata Rabbunka? Pasal apa? Pasal apa tak tanwin? Boleh tak tanwin letak kat situ? Kak Abidah boleh tanwin? Tak boleh Ustaz. Sebab apa tak boleh tanwin? 2 dia tak boleh tanwin. 2 boleh tanwin. Pasal apa dia tak boleh tanwin situ? Bukan sebab dia jadi 2 sahaja, tapi kerana dia adalah First noun. dia adalah first noun. First noun boleh ada alif lam? Tak boleh. Boleh ada tanwin? Tak boleh. Tuan-tuan kena ingat, first noun can never take alif lam, can never take tanwin. Tuan-tuan kena faham macam tu. Ya, Ustaz guna bahasa yang cuba paling mudah lah tuan-tuan. Ya, simple English. Itu bukan bombastic. Ya, tuan-tuan apa kita panggil English medium kan? Ya, macam itulah. Ya, Ustaz usaha juga untuk guna bahasa yang mudah aja. Ya. Ustaz, Ya. tapi kalau kita bunyikan Rabbunka pun bunyi pun pelik Ustaz lah. Memang pelik ya. Pelik pasal Kak Mariatun selalu baca Quran. Kalau Kak Mariatun jarang baca Quran, Kak Mariatun takkan rasa benda tu pelik. Ya, kita sebab dah biasa Rabbuka, Rabbana, Rabbuna kan? Mana ada Rabbuna, tak mahu dia. Tak sedap ya. Jadi Rabbu adalah first noun, dia adalah 2, ya, dia buat 2 kerja. Dia bekerja sebagai 2 kepada qala, dan dia juga sebagai first noun kepada second noun. Ya, Rabbuki, Tuhanmu, Rabbuki tu perempuan tu. Rabbuki tu siapa? Ki tu adalah Maryam. Ya, kalau lelaki mesti Rabbuka, tapi Rabbuki sebab Maryam. Telah berkata Jibril, demikian itulah, ya, telah berfirman Tuhanmu wahai Maryam, huwa, perkara tu apa? Menjadikan Maryam tu mengandung tanpa suami. Huwa tu. Ya, kalau tuan-tuan tak tahu cerita, tuan-tuan lost. Tak boleh. Huwa alayya, ya. Perkara itu maknanya perkara yang menjadikan seorang perempuan mengandung tanpa suami, alayya, ke atasku, alayya, ya tu. Tapi sebab apa tak ada titik? Pasal ini resam Osmani. Jadi tuan-tuan kena tahu tajwid, kena tahu makhraj, ya, kena tahu resam Osmani, kena tahu tafsir, kena tahu tadab, macam-macam tuan-tuan. Banyak benda nak kena belajar. Ya, sebab tu ya, masa kita sangat limited. Kita ada 24 jam je, macam-macam nak kena. Ya, jadi terpaksalah ya. Itulah yang kita bawa berjumpa Allah nanti tuan-tuan. Ya, macam-macam benda. Ya, jadi memang kena macam tu. Jadi huwa alayya, ya, atas aku, hayyinun, mudah. Hayyinun maknanya mudah. Ya, it's easy for me kata Allah. Ya, maknanya apa kita panggil? Ya, making, ya, a woman pregnant without husband, ya, is easy for me kata Allah. Tu bahasa paling mudah lah tuan-tuan. Ya, jadi huwa tu apa? Huwa tu maknanya making a woman, ya, making apa kita panggil, ya, a single woman, ya, pregnant, ya. Itu semua adalah perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Hayyinun, ya, easy, hayyinun, ya, easy for Allah the Almighty. Okey, ya, dah qala, ya, qala pertama Jibril, qala yang kedua ialah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhanmu wahai Maryam. Wa, benda itu menyebabkan kau mengandung itu, alayya, atas aku kata Allah, adalah hayyinun, adalah sangat mudah. Very easy, ya, bukan sekadar mudah, sangat mudah, ya. Mencipta manusia lagi susah, ya, tapi Allah telah mencipta manusia daripada tiada kepada ada. Menyebabkan dia mengandung, dia sakit, dia apa, itu lagi mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala, ya.
Okey, setakat itu ada tak soalan? Setakat wakaf hayyinun tu, ada tak apa-apa? Nak tanya dulu. Kak Norma, ya, siapa? Soalan Tan Sri, ya. Apa Puan Sri, apa Insun, ada soalan, silakan. Ustaz, kazalika tu one word Ustaz. Ya. Dia bukan Asalnya dua lah, asalnya dua tapi jadi satu. Ya, atau maksudnya zalika saja kan. Kita dah jumpa zalika. Zalika satu kan? Ya, zalika satu, ya. Muka surat yang ke-28, 18, muka surat 18. Zalika satu perkataan. Yang ni ada tambah ka kat depan. Kazalika, ya, yang demikian itu. Ya, jadi kena terjemah macam tu lah, ya. Jadi it's a combination of kaf dengan zalika. Zalika saja satu perkataan. Kazalika patutnya dua lah, tapi dah combine into one. Okey, lain ada apa? Tak, tapi zalika tu abnormal kan Ustaz? Zalika abnormal, ya. Kazalika pun abnormal juga, sama. Ya, kazaliki, ya. Kazaliki pasal perempuan. Ya, kazaliki, ya. Kalau kazalika untuk biasanya lelaki lah. Ya, jadi kalau zalika, ya, dia biasanya satu boleh. Tapi jaranglah, zaliki ni jarang. Ya, jarang, ya. Tapi boleh tak berlaku, boleh. Tapi dia tetap abnormal juga sebab dia tak boleh tanwin. Tak boleh zalikun, zalikan, zalikin, tak boleh tanwin, tak boleh ada alif lam. Jadi dia abnormal. Walaupun boleh baca dua cara, zalika, zaliki, tetap dia abnormal juga sebab tak boleh tanwin. Tak boleh tanwin je abnormal. Ya, tak boleh baca tiga cara abnormal. Okey, ya. Ada lain? Ustaz, kenapa second verb qala tu bukan qalats, kan dia refer to Maryam. Kan? Qala tu merujuk pada Allah, rabbuka, rabbuki, Tuhanmu yang berfirman, bukan Maryam yang berfirman. Tuhan Maryam, so Maryam kan perempuan. So Yalah. mesti qala jugalah. Ya, okey tak? Okey, dan nanti dulu. Yang Dia bercakap tak ni faham, Tuhan, Ustaz. ya. Nanti dulu. Yang bercakap ni Tuhan Maryam ke Maryam yang bercakap? Siapa yang bercakap? Tuhan Maryam ke Maryam? Kak Zainab. Ya, kejap. Rabbuki, Tuhanmu. Tuhanmu tu Tuhan siapa? Tuhan Maryam. Tuhan Maryam yang bercakap. Tuhan Maryam tu lelaki ke perempuan? Tak ada jantina kan? Tetapi kalau Tuhan kita letak huwa, dia, ya. Sebab itu qala. Ya, sebab Allah yang berfirman, bukan Maryam yang bercakap. Ya. Dan Jibril yang sedang bercakap dengan Maryam. Jibril quote Allah kata. Jibril kata, Allah berfirman, Tuhanmu wahai Maryam berfirman. Jadi siapa yang bercakap? Jibril asalnya. Tapi Jibril quote Allah punya firman. Bukan Maryam tak cakap. Maryam diam je, ya. Maryam dengar. Ya, sebab Maryam tanya pada Jibril, macam mana aku boleh mengandung? Jibril pun jawablah, dia quote apa yang Allah cakap. Jadi sebab apa qala yang kedua? Qala yang kedua pasal Allah yang berfirman, bukan Maryam yang cakap, bukan. Boleh? Okey, tuan-tuan. Okey Ustaz. Ya. Kemudian walina ja'alahu, ya, walina ja'alahu. Ya. Apa? Ya. Hayyin. Kenapa dia akhir dengan tanwin dhammah? Pasal dia bukan objek. Okay, dia bukan objek, so dia jadi apa? Jadi apa tu agaknya? Ya. Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyinun. Ya. Dua kan? Dia jadi, ya, Dua. dia bukan dua. Pasal kalau dua dia mesti ada verb depan. Verb tak ada. So yang tu apa? Ustaz. Itulah apa agaknya. Ustaz boleh jawab tapi nanti perempuan tak cuba. Adverb tu. Dia jadi apa? Adverb tu Ustaz. Adverb dia fathah juga. Adjektif ke Ustaz? Adverb tu dia macam objek. Ya, dia fathah. Ya, ni bukan fathah, ni tanwin dhammah. Tanwin dhammah ni biasanya apa? Selain daripada dua, kalau dua depan ni mesti ada verb. Dia tak ada verb depan tu. Ini Ya. adjektif kan? Dia jadi apa? Adjektif. Adjektif yang dia sifat kepada noun. Mana noun dia? Mana noun? Tuan-tuan kena tahu, ya. Okey, Ustaz bagi dia punya trik dia. Kalau tuan-tuan nak kata dia noun, dia adjektif, sifat, dia mesti ada benda.
Rumah besar. Besar tu adjektif. Ada rumah dia. Kat sini kat mana? Tak nampak? Tak ada pun. Ya, macam mana kita nak kata dia adjektif? Tak boleh. Nak kata dia dua. Dua, dia sebelum dua tu mesti ada verb. Mana ada verb? Ya. Jangan kata qala rabbuka. Qala rabbuka tu perkataan lain. Ya. Huwa. Ayat dia mula daripada huwa alayya hayyinun. Huwa alayya hayyinun. Huwa alayya hayyinun. Ya, dia apa tu sebenarnya? Ya. Sebenarnya dia adalah Predicate ke, Ustaz? apa dia? Takut salah. Dia apa? Takut salah. Ya. Tak dengar apa? Dia apa? Predicate ke? Dia adalah predicate, ya. Dia betul tu, predicate tu betul, ya. Tapi predicate yang macam mana nak cakap, ya? Dia memang betul predicate sebab huwa tu dia punya mubtada' dia. Huwa tu adalah dia punya subjek. Ya, tuan-tuan kita tengok ya. Qala kadzalika qala rabbuka. Qala kadzalika satu ayat, qala rabbuka dua ayat, huwa alayya hayyinun tiga. Ada 3 ayat kat situ. Ada 3 complete sentences. Tuan-tuan faham tak yang tu? Tuan-tuan kena pecahkan. Qala kadzalika satu ayat, qala rabbuka 2 ayat, huwa alayya hayyinun 3 ayat. Ada 3 ayat. Tapi Ustaz, ya, pasal apa wakaf dia kat situ? Nak buat macam mana? Ayat tu komplit dah. Ya, ayat tu dah komplit. Ayat tu komplit, ya, maknanya tuan-tuan kena tengok dia sebagai 3 ayat yang berbeza, digabungkan menjadi satu. Qala kadzalika, ya. Telah berkata Jibril, yang demikian itulah. Ya. Qala rabbuka, telah berkata, telah berfirman Tuhanmu, ya. Huwa alayya hayyinun. Perkara tersebut menjadikan seorang perempuan mengandung, ya, adalah mudah ke atas aku, adalah mudah bagiku, ya. Menjadikan seorang mengandung, huwa tu adalah subjek dia, ya. Alayya hayyinun itu predicate, betul. Memang predicate, ya. Tu predicate tu. Hayyinun alayya ataupun alayya hayyinun, sebab bahasa Arab ni dia fleksibel. Boleh letak hayyinun alayya, boleh alayya hayyinun, boleh je, ya. Tapi sebab nak bagi wakaf kat situ, dia letak hayyinun di belakang, tak ada masalah, ya. Boleh. Jadi hayyinun, ya, alayya itu adalah predicate. Jadi bila dia predicate, dia tetap tanwin dhammah. Ya, dia predicate tu, dia cerita tentang huwa tu, ya. Macam kita kata Ahmad seorang lelaki handsome. Ahmad seorang lelaki handsome. Ahmad tu apa? Ahmad tu subjek. Seorang lelaki handsome itu predicate dia. Ya, sebab bila subjek nak completekan sentence tu kena ada predicate. Jadi hayyinun alayya atau alayya hayyinun predicate. Ya. Untuk adjektif, Ustaz, Apa dia? memang yang tu predicate, tapi dalam predicate tu handsome adalah adjektif kepada Memanglah tak samalah sebab ayat tadi ayat bahasa Melayu, bahasa Arabnya tak ada adjektif. Sebab adjektif rugilah Ustaz sebut panjang-panjang tadi. Adjektif mesti menerangkan noun. Mana nounnya Kak Abidah? Can you tell me where is the noun? Tak ada noun. Ya, tapi Ustaz contoh ayat tadi betul lah, seorang lelaki yang handsome. Maknanya handsome tu adjektif untuk lelaki kan? Kat sini mana ada, tak ada. Kat sini tak ada, ya. Jadi hayyinun dia bukan adjektif. Adjektif dia menerangkan noun. Where is the noun? Please tell me. There's no noun here. Memang tak nampak noun lah. Memang tak nampak. Pasal apa tak nampak? Sebab memang tak ada. Memang tak ada noun. Ya, kalau tak ada noun, macam mana Kak Abidah boleh kata hayyinun tu adjektif? Tak boleh. Tapi ayat tadi boleh lah, ya. Ustaz buat je contoh. Ahmad seorang lelaki yang handsome. Handsome tu adalah apa? Handsome tu adalah adjektif. Adjektif kepada siapa? Kepada lelaki. Tetapi the whole sentence tu, seorang lelaki yang handsome. Apa tu? The whole ayat tu adalah predicate. Dia adalah predicate. Tuan-tuan kena salin baru dapat. Cuba salin, ya. Cuba salin sekarang. Ahmad, ya, Ahmad salin, ya. Tuan-tuan jangan malas salin. Ke tak ada buku? Salin, ya. Ahmad, ya, seorang lelaki yang handsome, seorang lelaki yang kacak. Ya, Ahmad seorang lelaki yang kacak. Ahmad jadi apa? Ahmad jadi apa Kak Bidah? Ahmad objek. Ahmad adalah apa objeknya? Subjek. Ahmad tu subjek, ya. Seorang lelaki yang handsome, the whole tu. Seorang lelaki yang handsome, apa tu? Semua tu predicate.
dalam predikat tu ada apa? Ada adjektif. Kat mana adjektif dia? Tampan atau handsome. Ya. Adjektif tu menerangkan apa? Menerangkan tentang sifat seorang lelaki. Ya, seorang lelaki. Ya. Jadi seorang lelaki itu noun dia punya kacak tu adalah adjektif dia. Jadi bila digabungkan seorang lelaki yang kacak tu, ya, dia jadi predikat kepada apa? Predikat kepada subjek. Apakah subjek dia? Ahmad. Maknanya yang kacak tu Ahmad. Ahmad tu berapa orang? Seorang. Mana kita tahu ada perkataan tu seorang lelaki dan dia bukan perempuan. Ya, dia bukan khunsa, bukan. Ya, dia lelaki. Ya, lelaki normal. Macam itulah tengok ayat dia. Ya, tuan-tuan kena salin. Tuan-tuan tak boleh tak salin. Ya, melainkan tuan-tuan genius lah. Tuan-tuan boleh nampak tak perlu salin. Tu tak apa. Tapi kalau tuan-tuan tak masuk kategori itu kena salin. Ulang balik, ya. Ulang balik tadi apa perkataan Ustaz tadi. Apa ayat dia? Ulang balik. Kak Mazidah, ulang balik Kak Mazidah. Ayat Ustaz bagi tadi. Ahmad seorang lelaki kacak. Okey, ya. Kat mana predikat? Kacak. Kan kacak adjektif. Sorry. Subjeknya Okey. Predikat. seorang lelaki kacak. Ya, ya. Tetapi dalam predikat tu ada tak adjektif dan noun? Ada tak? Ada Okey, selesai. Ya, macam itulah. So, walaupun dia predikat tapi dia mengandungi noun, mengandungi adjektif, ya, dan adverb kadang-kadang, ya. Kalau kita kata macam ayat yang biasa kita sebut pada minggu lepas, ya. Ahmad apa, ya? Minggu lepas kita sebut Ahmad, ya. Ahmad, ya, apa ni? Ahmad datang lambat ke sekolah. Ahmad datang lambat ke sekolah. Dia menceritakan tentang lambatnya Ahmad datang ke sekolah. Datang tu verb. Jadi bila ceritakan tentang verb, dia bukan adjektif dah. Dia barulah adverb. Kat mana adverb tu? Lambat tadi. Datang tu kata kerja dia verb, ya, dan lambat tu ialah adverb kepada verb tu. Ya, tapi kalau seorang lelaki kacak, seorang lelaki dia noun, maka kacak tu ialah adjektif kepada noun. Ada beza. Tetapi dua-dua tu adalah predikat. Ahmad datang lambat ke sekolah pun subjek predikat. Ahmad seorang lelaki kacak pun predikat juga. Ya, cuma predikat yang Ahmad seorang lelaki kacak itu predikat dalam bentuk noun, ya, noun dan adjektif. Tetapi Ahmad lambat, ya, Ahmad datang lambat ke sekolah itu bukan dalam bentuk noun dengan adjektif tetapi dalam bentuk verb dan adverb. Ya, dua-dua predikat. Sebab predikat ada dua. Satu predikat menceritakan tentang perbuatan, ya, satu predikat menceritakan tentang sifat seorang lelaki itu. Boleh faham, tuan-tuan? Dua itulah ceritanya. Tuan-tuan kena salin. Kalau tuan-tuan tak salin, tak dapat. Ya, dan contoh tu saya akan ulang-ulang balik. Ahmad datang lambat ke sekolah. Ahmad seorang lelaki kacak. Ya, so jangan lupa dua-dua contoh. Ada soalan silakan. Ada apa nak tanya? Ada apa? Kita baru menceritakan tentang dua jenis ayat. Ya, dua-dua ada subjek dan ada predikat. Ya, predikat yang pertama, ya, noun dan adjektif. Predikat yang kedua, verb dan adverb. Jangan lupa, tuan-tuan, ya. Okey, boleh kita sambung? Boleh, ya. Walinaja'alahu. Ya, jadi apa ni, apa kita panggil, ya? Ada huruf lam di situ. Tetapi lam ini bukan lam preposition. Ya, preposition ada berapa semua? Apa, Shirin? Preposition ada berapa? 9. Okey, ada 9. Ya, ada tak li atau la? Ada. Ya, tapi makna li atau la tu bagi. Ya. Preposition, dia selepas preposition tu apa? Apa ni, Kak Zainab? Noun berbaris kasrah. Ya, betul lah. Ya, apa yang datang selepas dia? Verb ke, noun ke, ya, partikel ke apa? Noun. Dia mesti noun, ya. Cuba tengok dekat sini. Lina ja'alahu, li di situ. Lepas li apa? Lepas li tu verb, present tense. Jadi bila lepas li tu present tense, li tu bukan preposition. Ya, li tu bukan preposition. Ya. Kerana apa? Ya, kerana li tu tidak datang sebelum noun. Naja'alahu itu bukan noun, itu adalah verb. Jadi bila verb, lam di situ bukan makna bagi. Ya, maknanya supaya. Ya, supaya
kami dapat menjadikannya Nabi Isa itu sebagai ayatan, sebagai satu tanda kebesaran Allah linnas bagi seluruh umat manusia. Wa rahmatan, dan sebagai rahmat kasih sayang minna daripada kami, kata Allah. Okey, tengok balik. Kalau ada soalan tentang wow, wow tak ada soalan. Wow tu makna dan. Ya, pasal apa dan? Pasal apa bukan demi? Kerana kalau demi lepas dia noun. Ya, sekarang bukan. Lepas wow bukan noun. Jadi dia bukan demi. Dia adalah dan. Li di situ. Li itu preposition, bukan preposition. Li itu adalah ya apa ni huruf, betul ya, tetapi dia merujuk kepada apa tadi? Supaya. Maknanya supaya. So that ya. Jadi and we will make him a sign to the people. Ya. Jadi ada makna supaya kami boleh jadikan Nabi Isa who tu bukan Maryam. Kalau Maryam ya, kami jadikan ya Nabi Isa itu sebagai ayatan, sebagai tanda kebesaran Allah. Kebesaran lah. Sebab apa kebesaran? Sebab mak dia tak ada suami, ya, tiba-tiba dapat anak, boleh mengandung, boleh lahirkan anak. Itulah satu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala tu, ya. Dan dia jadi pelajaran tak pada manusia, jadi pelajaran. Kerana Allah kalau nak buat kun fayakun saja. Boleh mengandung, tapi proses tetap sama. Ya, kerana yang tak ada proses dalam syurga. Di dunia ni ada proses. Ya, ada proses mengandung. Walaupun tak ada suami, tapi mengandung tetap 9 bulan 10 hari juga. Mengandung dalam perut, tak boleh dalam tempat lain. Ya, memang itu normal lah. Ya, cuma cara dia nak mengandung tu bukan melalui perkahwinan, bukan melalui hubungan suami isteri, bukan. Ya, hanya melalui tiupan roh oleh Jibril alaihissalam ke dalam rahimnya atas perintah Allah dan jadi mengandung. Itu maksud dia. Okey ya. Pasal apa ayatan? Pasal apa baca dengan tanwin fathah? Pasal apa tak baca tanwin dhammah? Pasal apa Syirin? Pasal apa Syirin? Kalau boleh jawab, silakan. Sebab dia objek. Sebab dia jadi objek. Objek kepada mana? Objek kepada tak tahu. Objek kepada. Objek mesti datang selepas apa? Depan objek mesti ada apa? Verb. Ada verb. Pasal naja'ala tu verb. Jadi sebab naja'ala tu verb lah ayatan tu jadi objek. Kalau tak ada, sebab objek ni mesti ada verb depan dia. Kalau tak ada verb depan dia, dia tak boleh jadi objek. Ya, itu dia jawapan dia. Ya. Cuma objek di situ, ya, ayatan clear. Cuma isunya ialah naja'alahu. Pasal apa? Naja'ala. Patutnya naja'alu. Ya, naja'alu. Domah. Ya, kerana ada lam depan. Ada supaya tu. Bila lam supaya tu masuk depan daripada verb, maka dia mengubah baris. Ya. Walinaja'aluhu jadi walinaja'alahu. Baris dia bertukar. Itu je lah. Yang itu yang tuan-tuan kena faham. Kalau tak faham, tanya. Ada soalan? Tak faham lah Ustaz. Apa yang tak faham, kena bagi tahulah. Janganlah semua tak faham. Daripada mula Ustaz cakap pukul... Tak faham. Yang ni je Ustaz. Yang Yang mana? Walinaj Allahu tu sebab ada lam tu dia tak boleh, la tu tak boleh domah. Betul? Tu dah Dah faham memang tu? dia punya sipil lah Dia punya rule of game dia. Okey. Mana yang tak fahamnya? Dah faham dah tu. Ya. Jadi sebab ada lam tu. Lam tu biasa kita rujuk sebagai preposition. Ada 9 semua kan. Ada min, ila, an, ala, fi, kabili. Ada 9 semua. Ya. Tetapi ya, lam tu kalau nak jadi preposition, selepas lam tu mesti noun. Dekat sini, lepas lam tu bukan noun. Dia verb. Jadi bila dia verb, maknanya kita confirm lah lam tu, dia bukan preposition. Bukan untuk, bukan bagi, tak. Ya. Tetapi lam tu makna supaya. So that naja'alahu. Ya. Bila kami jadikan Maryam itu mengandung tanpa suami, boleh melahirkan anak lelaki, ya. Perbuatan tu, ya, keadaan tu, ya, kami buat tu supaya apa?
supaya kami dapat menjadikan Nabi Isa yang lahir tanpa bapa tu sebagai ayatan, sebagai satu tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk siapa? Linnas, untuk manusia, daripada zaman tersebut sampailah akhir zaman. Maknanya orang tahu. Boleh tak seorang perempuan, ya, kalau Allah hendak, ya, dia mengandung tanpa suami? Memang boleh, ya. Bukan sebab dia berzina, bukan sebab, ya, dia apa kita panggil, dia buat insemination ke apa, bukan, ya. Secara perubatan saintifik, bukan, ya. Maknanya Allah yang suruh Jibril pergi jumpa Maryam, tiup roh ke dalam tubuh dia, ya, dalam rahim dia. Jadi maknanya itu sebagai satu tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang Nasrani menganggap Nabi Isa tu anak Tuhan, pasal tak ada bapa. Ya. Kalau macam tu, pasal apa tak kata Nabi Adam tu anak Tuhan? Pun dia tak ada bapa juga, tak ada mak lagi. Ya. Jadi maknanya, pasal apa orang tak cakap Nabi Adam tu, ya, anak Tuhan? Orang tak cakap Nabi Adam anak Tuhan. Orang kata Nabi Isa anak Tuhan, sedangkan kejadian Nabi Adam lagi hebat daripada Nabi Isa. Tak fair lah macam tu dalam hidup. Ya. Nabi Isa dikata anak Tuhan, Adam tak cakap pula dia anak Tuhan. Ya. Macam mana tuan-tuan? Betul tak? Ya, betul. Okey, ada apa lagi? Linnas, ya, linnas, lam tu lam apa? Ni preposition. Pasal dia datang selepas tu noun, anas. Barisnya bawah, anasi. Betul lah dia noun. Memang dia noun lah. Ya, confirm dia noun. Ya, kemudian apa lagi? Ya, warahmatan, dan juga sebagai rahmat. Ya, pasal apa rahmatan tu baris dia fathah? Tu isu dia. Ya, apa Kak Masita, ya? Pasal apa ni rahmatan tu barisnya fathah? Pasal apa baris dia tu macam ayatan tu. Ayatan wa rahmatan. Pasal apa? Pasal apa tuan-tuan? Apa sebab dia? Tabik Ustaz. Pasal apa? Pasal apa Kak Masita? Jangan terkesan dengan jawapan orang lain. Ada wow. Ya. Banyak sangat dah jawab ni, tak tahu apa dah. Ya, jangan peduli orang lain. Dalam hidup ni kalau kita asyik nak dengar orang cakap je, ya, kita tak ada pendirian lah. Ya, kita ada pendirian sendiri. Ya, walaupun orang cakap macam-macam kan. Jangan peduli sangat. Sebab orang jawab tu bukan betul pun kadang-kadang. Ya, tapi kena ambil kira jugalah kan jawapan orang lain sebab kadang-kadang betul. Ya. Apa sebab Kak Masita? Sebab apa? Ayatan wa rahmatan. Ustaz dah bagi clue dah tu. Ayatan wa rahmatan. Pasal apa? Satu dia objek, lagi satu dia sebelum tu ada. Objek. Objek tu ayatan. Ayatan yang objek. Rahmatan Rhythm. bukan objek. Rhythm dia, rhythm. Ayatan warahmatan, rhythm. Okey, ya. Puan Sri dah come up dengan satu idea. Dia panggil rhythm. Ya, rhythmic reason, ya. Boleh lah, ya. Tapi sebab ada wow tu, ada wow. Tak betul. Ada Oh, that, ada ya. wow ini. Ada wow, Tanya ya. salah. Jadi cuba sebab tu cuba dia Ayatan. cakap. Ayatan wa Ustaz sebut tadi, ya. Wa rahmatan. Pasal ada dan. Jadi dan tu yang menyebabkan baris dia ikut. Baris dia ikut tu. Ayatan dan rahmatan. Kalau ayatun wa rahmatun. Ayatin wa rahmatin. Dia itulah dia follower dia ni. Dia jadi follower. Jadi rahmatan tu follower kepada ayatan. Follower. Ayatan. Jadi Ustaz, bukankah dia noun sebab ayatan noun dan warahmatan noun jugalah. Yalah. Apa Betul. masalah dia? Sama-sama. Tadi Ustaz Dan kata dua. bukan noun. Ayatan noun tapi rahmatan bukan noun. Mana ada Ustaz kata bukan noun? Tadi dengar. Mana ada. Tak ada orang lain cakap pun. Puan Sri yang salah dengar. Ya, Ustaz tak cakap. Bukan objek. Ustaz kata bukan Itu bukan- objek. Oh, bukan Bukan objek. objek. Sorry, bukan objek. Nampak tak perempuan, ya? Betapa alhamdulillah ada peguam bela yang membela Ustaz. Kalau tidak habis lah. Sebab kalau Puan Sri, kalau Tan Sri, ya, apa ni jadi hakim, habis Ustaz memang dianggap bersalah lah. Ya, alhamdulillah ada peguam bela yang bela. Ya. Okey. Ayatan. So noun and noun lah. Ayatan dan rahmatan. Both are noun. Pasal dia noun sama noun tu lah dia follower. Follower dia mesti sama. Kalau dia verb dan verb juga, ya. Kalau dia noun dengan noun, barulah dia boleh follow. Kalau tidak macam mana nak follower? Follower tak boleh, ya.
Follower tu mesti dia punya jenis tu sama. Noun Tapi dengan noun. apa yang saya maksudkan Ustaz, bila kata okay, ayatan is a noun, rahmatan is noun. So if ayatan is object, rahmatan pun object lah. Because Dah. Dia follower je. Dia follower. Follower in terms of, boleh masuk. Follower in term of baris. Ya, ataupun rhythm lah. Ya, kalau Puan Sri kata tadi rhythm. Maksudnya Ustaz, kalau tak ada wow tu, tak boleh ke kalau tak ada wow? Jadi Tak apa? boleh. Mesti ada wow. Mesti ada wow. Mesti Okey. ada wow. Baru dia boleh follow. Sebab syarat nak jadi follower, kena ada wow. Kena ada au. Ya, atau, dan, kemudian. Dia mesti ada sentence connector. Bila sentence connector, baru dia boleh follow. Kalau tak ada sentence connector, macam mana nak follow? Tak boleh. Dia mesti ada sentence connector. Sentence connector dia apa? Sentence connector dia adalah wow tu dan. Ya, baru dia boleh jadi follower. Tuan-tuan kena ingat, follower tu dia mesti ada penyambung dia. Ada dan, ada atau. Ya, baru boleh dia jadi follower. Ikut baris yang depan tadi. Jadi yang objeknya ialah ayatan, bukan noun saja ya. Noun tu objek memang noun. Tapi Ustaz tak kata ayatan tu bukan noun. Ustaz kata ayatan tu bukan objek. Ya, dia masih noun tapi dia bukan dia objek. Sorry. Ayatan tu objek, tapi rahmatan tu bukan objek. Rahmatan tu hanya sebagai follower saja. Ya, follower saja. Pasal apa dia boleh follow? Pasal ada wow di depan dia. Ada wow. Ya, sebab wow tu sentence connector. Dia adalah penyambung ayat tu. Ya, dia penyambung ayat. Asalnya warahmatan tu tak ada. Tapi bila nak masukkan warahmatan, ya, nak masukkan rahmat juga, mesti ada wow, mesti ada penyambung dia. Dengan sebab ada penyambung itulah baris rahmatan sama dengan baris ayatan. Tapi yang jadi objek hanya ayatan saja. Rahmatan dia bukan objek tetapi dia follow kepada baris. Dia bukan follow jadi objek, dia follow baris saja. Rhythm dia saja, ya. Bukan dia punya fungsi sebagai objek, bukan. Itulah cerita dia. Minna daripada kami, ya. Kami itu siapa? Kami itu Allah lah. Allah lah yang jadikan Nabi Isa itu sebagai tanda kebesarannya. Allah lah yang jadikan Nabi Isa itu sebagai satu rahmat. Rahmatlah ya kepada mak dia. Cuba kita bayang, mak dia kena hina, kena tuduh, ya, perempuan jahat, perempuan jalang, perempuan macam-macam. Ya, tapi akhirnya rahmat dia sebab anak dia jadi nabi rasul. Ya, tak rahmat tu besar, ya. Maryam pun ya banyak jasa dia kepada agama. Sampai ada surah nama surah Maryam dalam Quran. Tak hebat ke kita kata Maryam? Khadijah yang Nabi paling sayang pun tak ada surah. Aisyah yang Nabi sayang pun tak ada surah. Tapi Maryam tak ada suami lagi. Ya, kena hina, kena kutuk lagi. Tapi itulah yang ada surah dalam Quran Maryam. Okey, ya. Ada apa nak tanya? Silakan. Sebelum kita tamatkan perbincangan kita. Ada apa setakat tu? Ada ayat lagi sebelah dia tu. Tak ada, ya. Wa kana amran maqdiyah. Wa kana, ya, dan apa yang berlaku itu, ya, adalah perkara, ya, is a matter, amran, ya, adalah satu perkara, satu urusan yang maqdiyah, yang telah ditakdirkan oleh Allah, ditetapkan. Maqdi itu daripada perkataan qada. Bukan qada dengan makna ganti, ya, bukan qada puasa. Qada ni maknanya ketetapan Allah. Inilah qada dan qadar Allah. Maknanya orang perempuan yang tak kahwin tapi boleh mengandung. Ya, namanya Maryam, anaknya Isa alaihissalam. Itu adalah qada, ketetapan Allah. Jadi amran maqdiyah, ya. Di sini baru masuk sifat. Maqdiyan tu adalah adjektif kepada amran. Pasal amran tu noun. Bila dia noun, macam tadi kan, seorang lelaki yang kacak. Ya, suatu urusan yang telah ditetapkan, yang telah ditakdirkan, yang telah diqadakkan. Jadi yang diqadak, yang ditakdirkan tu jadi apa? Jadi sifat, jadi adjektif. Adjektif kepada siapa? Kepada amran. Adjektif pun dia follower juga. Ya, dia follower juga. Pasal apa? Sebab kalau amran maqdiyan, amrun maqdiyun, amrin maqdiyin. Kalau follower yang tadi dia kena ada wow. Pasal dia bukan adjektif. Tapi kalau adjektif, dia follower ikut baris depan dia dan tak perlu ada wow. Mana ada dua jenis follower tuan-tuan belajar hari ni. Ada follower kena ada wow depan, ada follower tak perlu wow.
Ya, salin. Ada 2 follower. First follower yang ikut baris ikut tanda baris kerana ada wow, ada sentence connector. Second follower kerana dia tu adjektif. Jadi adjektif dia follow siapa? Dia follow noun dekat depan dia tu. Mana noun dia? Amron. Mana dia punya adjektif? Makdiyan. Ya, tapi kalau kita baca waqaf, ya wakana amram makdiya. Tak boleh lah tanwin kan sebab kita waqaf. Tapi kalau kita tak wakaf, bagi bunyi makdiyan. Okey, selesailah perbincangan kita pada hari ini. Amron mana apa Ustaz? Terima soalan. Amron. Amron makna apa? Tu kat bawah tu. Matter. Matter. Ya, Ha? matter. Matter. Perkara. Perkara. Oh. Lain? Ya, Kak Masita nak tanya apa? Tak ada apa Ustaz. Okey, yang lain ada ni. Ada apa soalan? Ya, jangan apa kita panggil? Jangan sia-siakan peluang anda. Ya. Ustaz, makdiyan ni, Ustaz kata tadi dia punya perkataan asal ni qada So it's dia punya root word apa? Qaf dengan dot Qada. aja ke? Kan qaf dot alif. Qaf dot alif. Dot alif. Qada. Maksudnya qada. So yang tambahan mim tu dengan tambahan ya kat ujung tu dia punya fungsi apa tak? Mim tu untuk jadikan dia noun. Sebab asalnya qada tu verb. Nak jadikan dia noun tambah mim depan. Tambah mim ni biasanya noun. Ya, macam kita kata sajadah kan Ustaz bagi ya. Okey, fokus. Sajadah makna telah sujud. Nak jadikan dia tempat sujud masjid kena tambah apa? Tambah mim depan. Masjid. Asalnya sajadah. Dapat kan Kak Mariatun? Sajadah telah sujud is a verb. Nak tambah jadi noun, tambah mim depan, masjid. Ya. Macam kita kata darasa telah belajar. Nak jadikan dia tempat belajar, tambah mim depan, madras. Ya, tapi tak sedaplah madras. Jadi nak nama tempat ke India pula. Tambah tak marbutah, madrasah. Madrasah. Ya. But in this case, makdiya, it's not a place, is it? Ditetapkan, itu consider place, is that? Yang tu susah sebab bila Ustaz bagi satu contoh, tuan-tuan fokus pada contoh tu semata-mata. Ustaz kata mim tu tambah nak jadikan dia noun. Ustaz bagi contoh sajadah masjid, tuan-tuan dah fokus dah. Oh, kalau macam tu makdian ada nama tempat bukan. Ya, nak bagi tahu dia jadi noun. Pasal soalan Kak Mariatun, adakah dia sebab apa tambah mim dia jadi noun? Ya, bukan mesti tempat. Ya, dia boleh tempat. Ya, dia boleh noun secara umum lah. Noun in general. Pasal apa ada yan kat belakang tu? Ya, dia ada tanwin kat belakang sebab dia follower, dia ikut amran. Amran makdiyan. Asalnya makdiyun. Asalnya. Ya, tetapi pasal apa makdiyan? Pasal dia follower. Ya, jadi mim tu nak jadikan dia noun. Maknanya, ya, macam tadi dia kata, is a matter, ya, already decreed. Ya, sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Decree tu maknanya decree. Apa makna decree? Decree tu takdir. Ya, decree tu in English maknanya takdir, tuan-tuan. Ya, decree. Ya. Jadi bila Allah dah tetapkan, maknanya Maryam akan mengandung, tak boleh siapa mengubah. Ya, dia punya perjalanan hidup dia memang macam tu. Dia kena tohmah, dia kena sindir, dia kena hina macam-macam. Tapi akhirnya dia mulia dia. Ya. Sebab apa dia mulia? Ya, pasal Allah kata dia akan jadi mulia, mulialah. Itulah takdir dia. Tapi takkanlah senang-senang nak jadi mulia kan? Mesti melalui kesusahan, melalui perjalanan hidup yang pelbagai, berliku-liku. Macam tu. Memang cerita drama, cerita Hindustan ke cerita apa-apa, macam itulah. Ya, takkanlah semua hidupnya daripada mula kecil sampai besar semua saja. Tak. Dia kematian bapa, cuba kita bayangkan Maryam. Itu semua takdir Allah. Bapa meninggal, mak meninggal, dibela oleh bapa angkat, mak angkat Nabi Zakaria. Ya, mengandung, ya, tak ada suami, kena hina, tak ada siapa yang defend dia. Anak dia, Isa tu yang defend dia. Macam itulah semua makdiyah. Perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Ustaz dah pergi tadabbur dan tafsir tu. Okey. Ada apa? Ada? Sama-sama ya. Ustaz, amron tu noun. Can I say it's object? Because tadi kita ayatan wa rahmatan. Ayatan tu objek. Boleh saya kata amron makdiyan, amron tu objek? Tak boleh.
Tak boleh. Pasal dia kan ada verb depan dia. Tuan Sri dah lupa dah verb. Kalau saya ada verb, Macam tadi kita kata kan, ya. Apa kita kata, ya, ada verb. Contoh apa, ya? kalau ada verb dia Kami jadikan verb tu. Kami jadikan Ya Allah. satu tanda. Barulah ada apa ni? Ada apa kita panggil? Ada objek sebab ada verb dia. sini tak ada verb kan? Kandang tu verb Yang sebenarnya, mana? tapi Kandang bukan verb seperti Yang mana yang kita mana? maksudkan. Macam tadilah kan kita kata Ahmad makan nasi, makan tu verb, barulah Ya. nasi tu objek. Dengar. Ahmad, Ustaz bagi Ahmad je hari ni, tak mau orang lain. Ahmad makan nasi. Kat mana verb tu Tan Sri? Makan. Ahmad makan nasi kat mana? Makan. Makan Okey. nasi. Makan. Bila ada verb, barulah ada objek. Objek, Kat mana nasi. objek? Ha. Okey. Kat sini dia tak ada verb macam tu. Ahmad makan nasi, ya. Anjing gigit budak, ya. Buaya telan manusia. Dia tak ada objek macam tu. Bila objek macam tu tak ada, bila verb macam tu tak ada, maka macam mana nak ada apa ni objek. Jadi Amran walaupun nampak macam objek tapi dia bukan objek. Pasal dia tak ada verb yang menyebabkan dia jadi objek. Dia mesti ada verb yang macam tu. Yang makan nasi, minum kopi, pukul budak, ya. Macam tu. Boleh. Okay. Dia ada benda lain sebenarnya kat sini. Tapi Ustaz tak boleh cerita lagi lah, ya. Dia high level sikit. Lain-lain Biar dulu. jadi susah sikit tu lah. Memanglah, ya. Biar dulu. Puan-puan fahamkan dulu apa yang Ustaz sebut tadi, ya. Ayat terbahagi dua. Ada ayat yang subjek predikat dia. Ayat tu memang subjek predikat. Ya, kalau ayat yang mula dengan subjek kan, dia memang ada predikat. Tapi ada predikat dalam bentuk kita panggil noun dengan adjektif. Dan ada yang verb dengan objek. Verb dengan objek ataupun verb dengan adverb. Dua-dua boleh. Verb dengan objek pun boleh, ya. Verb dengan adverb pun boleh. Kalau dia adverb, dia menerangkan tadi, ya. Ahmad datang lambat. Ya, lambat tu adverb menceritakan tentang datang tu. Ya. Tapi kalau kita kata Ahmad makan nasi, dia predikat juga. Tapi dia bukan verb dengan adverb, tapi dia verb dengan objek. Boleh tak sebagai predikat? Boleh. Ya, macam-macam predikat ni. Boleh. Predikat macam-macam. Boleh. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama. Okey, ya, sampai sini. Terima kasih. Apa ni? Puan Masyitah ada apa-apa nak cakap? Silakan. Ustaz, kita punya next class bukan 12 ya, next week ke? Is it next week? Bukan. Minggu depan Ustaz tak boleh. Setakat ni tak boleh lagi. Okey, tak kalau apa. kelas tu cancel lah. Ya, terus minggu sebab ketiga kita nanti. pun tak ada Ustaz, sebab tu nak confirm tu kita tak ada next week. Tak ada ya, tak ada ke ni lah, ke ni, outstation. Kita orang, ya, kami pergi ke Kedah outstation ya. Okey, tak apa ya. Selamat bermusafir. Kita jumpa minggu ketiga nanti ya, Rabu minggu ketiga. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama ya. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz.